Okey. Kita recap sikit apa yang kita dah cover semalam. Okey, basic dalam structure market, kita ada pergerakan trend. Ini pergerakan trend. Ini uptrend. Ini bullish lah. Ini bullish. Okey. Dan ini bearish. Di mana kita ada pergerakan ini. Ini bearish. Okey. Perasan tak? Dalam dua-dua yang saya lukis ni, kita ada dua kali. Dia bukannya macam ni. Ini uptrend ke? Ini bullish ke? Ini. Perasan tak? Dalam kedua-dua lukisan ni, saya menandakan dua kali. Ada dua lekuk. Dua lekuk. Itu bullish. Ini bearish. Itu yang saya masukkan, Zainal. Jangan tengok EU macam ni kan. Bullish. Mana EU? Itu saya tahu. Itu masalah biasa ramai trader. Dia buka, dia tengok. Ni. Ini bullish. Tak ada. Ini baru satu. Ini baru satu. Dua. Dia bullish bila dia break. Dan barulah kita ada bullish. Dia baru buat benda ni. Itu tak ada trend. Faham? Bila dia bullish? Bila dia break atas ni. Bila ini berlaku. Bila ini break, baru kita ada bullish. Sebab tu kita tandakan ini ke atas. Faham tak? Buang penyakit tu. Nak tengok sebatang naik, sebatang turun. Anda akan payah nak trade. Anda sesat. Faham tak? Ramai orang sesat dengan tu. Teknik anda boleh apply mana-mana. Tapi pastikan anda faham benda paling basic dalam market. Structure. Yang saya tengah ceritakan benda sekarang ni adalah structure. Ini cuma ada trend bila dia breakout ini. Dan ada trend. Breakout ke atas ni. Selagi dia bermain dalam kawasan ni, dia tak ada apa-apa. Ini sideways market. Selagi dia bermain dalam kawasan ni, dia main macam ni, apalah dia buat, suka hati dia reverse balik ke, dia tu naik ke, macam ni ke chart dia, apa juga suka hati dia. Saya tak minat. Saya cuma minat kalau dia breakout atas ni. Dan baru kita ada trend. Dia boleh buat apa-apa kat sini. Dia boleh buat bentuk dinosaur ke, dia nak buat bentuk apa ke, suka hati dia. Selagi dia tak break atas, selagi tu dia tak ada trend. Jangan semua ni incomplete sequence, semua ni momentum sequence. Itu mengarut. Okay? So, nampak dua-dua. Bila kita kata bullish, dia ada dua. Jadi kalau setakat dia buat macam ni, tak ada apa-apa. Itu dimaksudkan. Ke kanan. Yang penting ke kanan. Ke kiri tu apa? Kita tengok level ke kiri. Selagi dia tak break, selagi tu tak ada apa-apa. Sebab itu bullish adalah siri. Low, high, higher low, higher high. Barulah kita kata bullish. Jangan dia buat macam tu tadi, turun. Lepas tu kita terus kata ini macam ni. Oh, ini naik ke? Ini incomplete sequence. Itu mengarut. Okay? Okay. Bearish benda sama. High, low, lower high, lower low. Siri pergerakan. Siri. Ada siri dia. Baru kita kata bearish. Kalau setakat dia turun macam ni, ini bearish ke? Ini tak ada apa-apa. Itu sideways market, tak ada apa-apa. The moment dia break sini, then kita kata, oh, itu bearish. Itu ke bawah. Itu dia. Okey, itu konsep asas. Yang kedua adalah kepada sideways market. Sideways market bila kita nampak yang macam ni, tak tentu. Bila kita lukis support resistance kan, dia macam ni. Yang sini support resistance dia senang je nampak. Senang je nak tengok. Sini mana satu?
The moment anda tanya mana satu support, mana satu resistance, itu sideways market. Simple. Cut time frame mana? Mana-mana time frame yang tepat anda nak analisa market. Kalau anda intraday, anda tak pergi analisa kat yearly chart. Mana paling bagus? Yearly. Kenapa tak tengok yearly? Sebab kita trade, anda tak pegang 18 tahun. Entah ada ke tak lagi broker. Simple. Soalan yang saya selalu dengar, ini nak apply kat time frame mana? Simple dia. Semua ni, dia berlaku ke semua time frame. Soalan dia, anda punya objektif tu adalah objektif apa? Anda kena ada objektif kepada dagangan anda tau. Portfolio anda tu kena ada. Aku nak capai banyak ni punya profit dalam masa ini. Satu, saya tak suka nak jawab. Sebabnya saya tahu orang tu tak ada objektif. Anda yang kena bagi tahu apa anda nak. Saya tak dapat bagi tahu apa yang anda nak. Faham tak? Anda kena setkan. Okey, aku ada nak letakkan banyak ni sebagai risiko. Okey. Aku nak capai bila? Aku belajar daripada Zul. Tengok dekat XM. Okey, dia ada satu sistem. Nama dia 3711. Dia pakai macam ni, macam ni, macam ni. Okey? Ini prestasi kepada sistem tu. Aku pakai macam mana? Anda tak dapat, Zul pakai dapat macam mana? Faham tak? Anda yang kena pakai dia. Anda kena test dia. Itu tujuannya saya kongsikan benda ni. Bukannya untuk bagi signal. Anda tengok macam mana saya apply dia. Sebab tak semua set up saya dapat trade. Anda mungkin trade dekat 15 minit. Anda nampak benda ni dekat 15 minit. Anda pakai dia dekat 15 minit dan dia mencapai apa. Pastikan anda rekodkan benda ni. Anda rekodkan R multiple dan expectancy dia. Rekodkan. Kita akan rekodkan sampai 100 trade 3 bulan. Rekodkan. Kalau dia bagi apa yang anda nak, ya, then anda pakai. Kalau dia tak bagi apa yang anda nak, anda jangan pakai. Simple je. Simple je. Ini salah satu daripada cara untuk nak trade Elliott Wave. Dia ada banyak teknik untuk trade Elliott Wave. Bukannya satu teknik, ada banyak. Saya boleh ceritakan lebih 15 teknik untuk trade Elliott Wave. Saya tak setuju dengan nak trade setiap lekuk ni. Bagi mereka yang gunakan chart saya untuk nak trade setiap lekuk, saya jamin anda gagal. Saya jamin anda gagal. Ya? Sebab saya kat sini lukis Elliott Wave. Saya bezakan dengan market dynamic. Ada masanya saya terpaksa lukis Elliott Wave. Contohnya macam Euro AUD, Euro GBP ni kan. Ini saya lukis Elliott Wave. Ini. Tapi kalau kita ambil market dynamic, dia kena buat yang jauh. Yang jauh. And Elliott Wave jugalah. Dia tak boleh lepas daripada 4 tadi. Itu market dynamic campur Elliott Wave. Tapi kalau lukis Elliott Wave, dia sampai sini je. Kalau dia sampai sini je, ini tak entry. Kita kena tukar fractal. Okey, balik kepada yang asas tadi. Jadi trend adalah bila siri pergerakan berlaku. Itu nombor 1. Nombor 2, kita definekan jenis structure dalam Elliott Wave. Dalam Elliott Wave, basic dia ada 2 structure. Basic dia adalah ada dua structure. Yang pertama adalah structure yang membawa kepada arah. Ya, structure yang membawa kepada arah dikenali sebagai impulsive structure. Impulsive structure. Impulsive structure terdiri daripada 3 jenis. Semalam kita dah tengok kepada motif wave. Motif wave motif structure terdiri daripada 5 wave yang ditandakan dengan menggunakan nombor. Dia ditandakan dengan menggunakan nombor. Okey.
1, 2, 3, 4 dan 5. Dan setiap ini mempunyai syarat-syarat tertentu. Ini apa yang kita cover semalam. Okey. Okey. Ini adalah untuk motif structure, impulsive structure, di mana motif structure ditandakan dengan menggunakan nombor. Itu yang pertama, menggunakan nombor. Yang kedua, ada syarat-syarat asas dia. Ya, di mana yang pertama, wave 2 tak boleh bawah wave 1. Wave 3 tak boleh paling pendek. Wave 4 tak boleh jejak balik nombor 1. Itu motif structure. Ada soalan untuk motif structure? Dia ada benda-benda kita cover semalam. RSI dia, wave 3 tinggi. RSI wave 5 ada divergence. 3 dekat stokastik dia akan buat snake. Apa lagi? Fibo retracement untuk 2 biasanya 50% hingga 85.4. Wave 3 between 618 ke 1618 ataupun lebih. Wave 4 tak boleh 50% ataupun lebih. Wave 5 ada 3 cara kira. Okey? Itu adalah apa ni dalam nota-nota ni semua. Okey, semua dalam nota ni semua dah ada. Wave 3 kita ambil Fibo extension. Wave 3 biasanya 1618 ataupun lebih. Itu dalam motif dalam motif. Lekuk 4, wave 4 tak lebih daripada ni dan tidak masuk balik wave 1. Itu dalam motif. Okey, dan wave 5 ada 3 cara kira, sama ada sama panjang dengan wave 1 ataupun Fibo retracement 3 dan 4 adalah 123 sehingga 1618 ataupun daripada 13 kepada 4 ni wave 5 618. Fibo extension. Kata hidup. Nak minum tak boleh nak minum. Okey? Itu adalah motif. Nombor 2, kita dah tengok juga mengenai motif with extension. Motif dengan extension ni, ingat, dalam satu wave, ini akan ada 5 wave. Itu adalah yang biasa. Bila kita ada extension, maksudnya dalam ni pun akan ada extend macam ni. Dalam ni akan ada extend panjang lagi. Dia panjang lagi. Menyebabkan jumlah lekuk dia menjadi 9, 13, 17 dan maksudnya macam ni Aisyah. Bila kita, ini adalah motif. Yang kedua kita ada motif plus. Motif dengan extension. Jadi bila kita ada 1, 2, 3, apa yang berlaku adalah macam ni. Dia jadi 1, 2, 1. Ni tanda awal motif. Dia buat macam ni. 2. Tak, kita tak ada FCPO dekat XM. Dan lukislah sendiri. 3, 4, 5. Kalau XM ada, saya happy nak share. 1, 2, 3, 4. Ini menyebabkan kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nampak tak? Ini 1, 2. Lepas tu kita tukar color. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 3. 4, 5. Ini yang dimaksudkan dengan extension tadi. Menyebabkan jumlah lekuk-lekuk dia. Ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita gunakan FCPO Zainal. Untuk contoh. Cat time frame berapa? Pilih time frame berapa? Sama je tak kisah. Time frame berapa?
Jangan bagi tahu saya M5 sudah. Tapi sama je. Ini extension di mana dia menyebabkan jumlah-jumlah lekuk dia, mana nota dia. Jadi nombor-nombor ni. Jadi dalam mana-mana benda ni, di mana kalau dia extend lagi, dalam ni extend lagi 1, 2, 3, 4, 5. Itu menyebabkan nombor-nombor tu jadi naik. Okey, H4. FCPO. Kita buat dekat komoditi lah. Saya pernah ada lukis dia. Tapi sebabkan XM kita tak ada, jadi saya tak kongsikan dia. Ini adalah untuk futures. Saya lukis untuk, saya tengok kepada April. H4. Okey. Ini adalah kepada H4, tak cukup. Yep. Tak cukup. Chart info dekat trading view ni tak cukup. Tak cukup. Saya tak dapat sekuen dia, Zainal. Ada lain? FCPO. Kita tengok kepada, yang kat XM tak ada, saya tak lukiskan. Kalau kat XM ada, saya lukiskan. FCPO. Kita tengok dekat continuous contract je lah. Yang ini saya dapat tandakan. Tapi untuk futures sekarang, tapi dia lebih kurang Zainal. Sebab maklumat chart dia tak cukup. Okey. Yang pertama, ni benda pertama yang ada nak tengok. Ni. Ini yang benda pertama ada nak tengok. Dia ada extension. Ni benda pertama. Boleh. Wave 1, wave 5 boleh. Dia boleh jadi dekat sini. Dia boleh jadi dekat sini. Dalam sekarang ni, ada nampak tak Aisyah? Ini extension dalam wave 3 kan? Nampak? Ni extension dalam wave 3. Kita akan tengok kepada multi time frame. Dia multi time frame. Anda tak dapat buat dia dalam satu time frame. Lepas tu lega kan? First, ini langkah pertama bila anda buat elite wave. Anda tengok, ada tak trend? Itu yang pertama. Start daripada yang besar. Daripada besar anda assume dulu ini bentuk apa. Kalau anda assume ini sebagai bentuk A, B dan C ke, ataupun ini 1, 2, 3, 4, 5 ke, dan ini adalah A, ini adalah B, anda akan start daripada kosong. Faham tak? Ini kosong, 1, 2. Itu yang langkah pertama bila anda buat elite wave. Anda tentukan kat mana, apa time frame besar anda. Jadi, kalau tanya saya, untuk FCPO ni, ini dia punya long term. Ini dia punya long term. Ke atas. Semasa, dia masih boleh buat benda ni. Semasa, dia masih boleh buat benda ni. Selagi dia tak break atas ni. Itu dekat weekly Saya tak katakan itu mungkin berlaku. Ini satu view. Okey. Ini view kedua. 1, 2. Ini tak lengkap lagi 1. Ke atas ini. Benda ni. Ke atas macam ni. Okey. Ke atas ni. Saya jaga dia buat ni. Ni FCPO ke atas. Terus Zainal. FCPO ke atas. Tu. Ini. Itu dekat weekly. That's the best kepada apa yang kita nampak dekat, contohnya kalau kita kaitkan dia dengan KLCI. Sebab anda tak dapat deny ini ke atas. Anda tak dapat deny ini ke atas. Wassalam, saya tak tahu. Saya bukannya XM, Muhaimin. Tanya XM. Mungkin sebab volatility dan dia menjaga dia punya, kalau saya lah
kalau saya nak offer produk untuk CFDs ataupun untuk bukan sebagai exchanger, sebagai broker, saya pun tak nak ambil risiko kepada Bitcoin ataupun kripto. Kalau saya lah, sebab pergerakan besar, sama ada customer rugi banyak, expose kepada negative balance, ataupun customer untung banyak di mana saya mengeluarkan produk CFD, saya yang bayar. Kalau saya lah, kalau itu nature business saya. Kalau saya lah, jadi saya tak akan offer. Kalau saya lah. Ini kepada FBM KLCI. Kalau kita lihat kepada saham dan kita bandingkan dengan, kita tahu komoditi dan pasaran saham berkait rapat. Anda tak dapat deny ini nak naik ke atas lagi. Betul Ustaz? Betul Dana? Anda tak dapat deny ini nak naik ke atas lagi. Either ini wave 4, wave 5, sama ada ini adalah 1, 2, 3, 4 or whatever bentuk dia, 5, sebelum dibuat correction lagi besar, or kita dah habis dan kita nak memulai, apa pun dia ke atas. Kalau dia nak habiskan 5 macam ni, apa kaitan dia dengan komoditi tadi? Everything. Kalau if we have as a commodity based export punya ni ekonomi, if this goes down, anda rasa apa jadi kepada KLCI tadi? Yeah. So in order to support structure untuk FBM KLCI, this one is dia kena move ke atas. So untuk shorter term, ini ke atas. H4, dekat H4, kalau saya cuma trade dia either kalau ini berlaku. Anda bukan tengah-tengah, ini tengah-tengah dunia. Bukan tempat semasa. Kalau dia buat benda ni, saya akan trade dekat sini. Sini. Di sini. Di sini. Ataupun kalau dia buat benda ni. 1, 2, 3, 4, 5, break up, 1, 2, 3. Tak payah lukis pun headed wave. Idea dekat bawah ni tadi, kalau dia buat satu lagi, sama-sama main. Tanya kat SM. Kalau ramai orang tanya, mana tahu dia bagi? Saya pun customer kan. Kalau ramai orang tanya, dia nampak, ramai orang tanya kan. Orang bisnes dia nampak perhatian, dia nampak interest, dia mungkin offer. Baguslah, lagi banyak instrumen untuk kita trade. Itu je bagi saya lah. Boleh. Kalau setakat ini, kalau nak kira lekuk dia, kita dah ada, I would prefer untuk dibuat benda ni 1, 2, 3, 4, 5 complete. Kalau dia buat benda tu, apa pun either one kalau dia buat benda ni, anda trade kat sini. Kalau dia buat benda ni, anda trade yang besar sikit. 1, 2, 3. Yang tempat tadilah bawa anda trade. Tak tahu. Kita macam mana kita tahu dia buat single ataupun double correction, kita gunakan correlation. Itu market dynamic. Kenapa saya katakan untuk contohnya macam ni, CAT JPY. Kita ambil lah mana-mana. CAT JPY. Kita jangkakan kat sini akan buat ABC macam ni sebab UJ dengan CAT, USD CAT. Macam FCPO, saya tahu kaitan dia dengan commodity market as a whole, dollar index. Jadi kalau dollar index masih ada kekuatan, ini akan berlaku. Nampak tak? Ini akan berlaku yang besar ni. Bukan yang ini. Ini akan berlaku. Kalau dollar index, sebab kita tahu komoditi ada kaitan dengan dolar. Nombor 2, kita jangka untuk pasaran saham akan tak ada momentum sebab dia dalam wave 5. Itu kaitan dia. Jadi kalau pasaran saham ada momentum,
Dolar kuat, tak apa. Sebab harga mahal, ekonomi masih kuat. Faham tak? Dia ada 3. Yen, dolar dengan indeks. Itu dia. Dia tak dapat, sebab itu jangan buat elite wave, cuma buat elite wave. Anda akan sesat. Jauh sesat. Saya dah buat benda tu saya tahun 99, tahu tak? Banyak saya tengok, lari. Time frame kecil akan lari. Saya akui kalau tak ada orang yang buat chart macam ni dan diupdate tiap jam, 6 jam sekali lah dalam kes kita. Tak ada. Percuma anda cari dalam dunia, tak ada kalau percuma. Kalau percuma, tak ada. Tak ada. Saya akan update kepada H1 kepada as the market, as we see structure berubah dalam market. 6 jam sekali lah lebih kurang. 2 kali sehari. Tak ada. Anda cari dalam dunia. Tak wujud. Jadi sama FCBO tadi, dijangkakan this move happen sekiranya dolar kukuh. Dolar buat benda ni. Dolar buat benda ni. Itu caranya anda nak tahu dia buat single ataupun double. If dolar buat benda ini, buat benda ni, then anda akan jangkakan FCPO akan buat benda ni. Ini sama dengan dolar buat B tadi. Kalau sekarang daripada semasa dia buat ke atas 3, 4, 5, anda trade yang kecil ni. Yang ini. Itu je. Maksudnya 3 kita extend. Ini 4. Dan kita tengah extend wave 5. Itu dia. Itu extension. Jadi extension, untuk confirm extension, salah satu cara dia adalah menggunakan RSI. Anda akan tengok RSI, wave 1 divergence, lepas tu, dia satu tu dia buat confirmation dia adalah dengan breakout ataupun pembatalan divergence. Ini yang kita ceritakan semalam. Itu adalah untuk motif with extension. Mana dia? Motif dengan extension. Normally tak semua masa, normally saham currency kita akan nampak extension berlaku dalam wave 3. Extension berlaku dalam salah satu daripada lekuk kepada time frame berkenaan. Yang kedua, pasaran komoditi normally tak semua masa extension berlaku dalam wave 5. Itu tunjukkan wave 5 dia panjang sikit. Kalau kita fikir logik dia pun ada sebab dia. Orang masih membeli, ekonomi masih flowing, menyebabkan permintaan kepada komoditi berterusan, dan kita nampak untuk komoditi extending ni dalam wave 5. Okey. Next kepada ada tak? Next kepada korektif kita cover besok. Next kepada diagonal. Diagonal, ini yang banyak orang buat edit wave dia mengarut. Semua benda dia kata 5 wave dan sebagai motif. Tak. Motif kena berlaku dalam wave 3 kena motif. Wave 3 kat sini kena motif. Itu wajib. Itu wajib motif. Ini wajib motif. Wave 3 yang ini kena motif. Itu sebabnya kita belajar benda ni. Ini kena motif. Yang ini kena motif. Kalau kita tengok yang dalam ini, dia kena motif. Kalau kita tengok yang dalam ni, dia kena motif. Maksudnya, wave 2 tak boleh bawah wave 1, wave 4 tak boleh masuk wave 1. Itu kena berlaku dalam yang kecil-kecil tu. Okey? Dan kalau ini adalah wave 3, keseluruhan ini pun kena motif. Faham tak? Asalkan 3, dia kena motif. Dia tak boleh benda lain. Kalau 4 yang putih ni, dia masuk 1,
ini bukan wave 3. Kita akan extend satu ke apa ke, kita akan buat benda lain, ini bukan wave 3. Sebab itu bukan motif. Anda pegang benda tu. Anda pegang benda tu. Selagi anda pegang wave 3 kena motif, anda tak lari. Anda okey dalam lukisan anda. Tak kisahlah ada salah fraktal ke, salah apa ke. Selagi anda pegang wave 3 kena motif, anda okey. But, boleh faham ni, But? Anda pegang yang tu, anda okey. Tak pegang yang tu, tu masanya orang melukis mengarut. Anda kena pegang wave 3 kena motif. Okey. Zainal, contoh contoh. Kalau anda sedang jangka wave 3, kita tahu dia datang dengan momentum kan. Dan kita tengok sekali 3 dalam 3 macam ni kat sini, dia jalan, kita sedang jangka wave 3 kan. Lepas tu kan, katalah ini EU. Ini contoh, ini FCPO. Contoh, ini FCPO. Saya nak anda berfikir bagaimana market dynamic ni. Ini FCPO. FCPO. Contoh, saya bagi contoh. Dan dia tengah buat wave 3. Dia tengah buat kat sini. Dia tengah buat dekat sini. Dia dekat sini. Dia dekat sini. Okey? Dan anda nampak pasaran saham tengah buat benda ni. Tengah buat benda ni. 3. Okey? 3. Anda tengah nampak dia buat 3. Tiba-tiba, dekat pasaran saham, dan anda sedang jangkakan dia buat 3 yang sama. 3 yang sama macam ni. Okey? 3 juga yang besar dia. Anda rasalah, pada waktu tu, dolar macam mana? Dolar indeks. Pada waktu tu, dolar indeks macam mana? Boleh tak dolar indeks bergerak dalam wave 3 ke atas juga? Boleh tak? Boleh tak? Ataupun yen pay jatuh dalam wave 3 juga. Boleh tak? Kalau ini berlaku, boleh tak yen pay AJ ke ataupun MYR JPY jatuh dalam wave 3? Boleh tak? Ni adalah untuk yen pair. Boleh tak dia buat benda tu? Tak dapat kan? Itulah kaitan dia dengan itu dipanggil wave sequence. Wave sequence. Kita seminggu ni kita cerita. Saya satu-satu dulu biar faham yang asas. Wave 3, wave 4 tak boleh masuk satu. Pegang yang itu, anda okey. Pegang yang itu, anda okey. Kita punya legging ni, aku kalau dah buat Milo tadi dah minum. Contoh Milo. Yen tak dapat nak strong kan? Tak dapat. Kalau ini strong, indeks tak dapat naik. Anda tak akan dapati yen strong apabila ni biarpun UJ dah nampak kan. Kalau macam tu kenapa UJ jatuh? Ni tak cakap apa tadi silver XAG University. Okey. Ni contoh mana ni? Okey. Contoh. Ini adalah FBM KLCI. Kan? Ini adalah kepada FCPO. Kita ambil continuous contract. Okey. Okey. Kalau saya tanya kepada anda, kalau kita ambil 4 hour. Okey, FBM KLCI ini sedang melakukan correction. Okey, ini sedang melakukan correction. KLCI ini sedang melakukan correction. Anda rasalah ini nak pergi mana?
Ni. Kalau ini correcting dan masih ada incomplete sequence. Contoh, kalau ini kita jangkakan ke bawah macam ni. Saya bagi contoh saja. Kalau ini kita jangkakan ke bawah macam ni, kan? Okey, katalah kalau ini kita jangkakan ke bawah macam ni, FBM KLCI ke bawah macam ni, dan pada masa yang sama anda sedang nampak FCPO sedang buat macam ni. Anda rasalah dapat. Anda rasalah FCPO akan buat apa? Sebelum anda nak letak jawapan kepada FCPO, dia kena ditengok daripada sudut 3 hala. FBM KLCI, kalau dia ke bawah, kita akan bandingkan dia dengan lain-lain indeks. Contohnya indeks-indeks lain, US dan apa semua ni. Dan apa semua ni. Kalau anda jangkakan ini ke atas, FBM KLCI ni tak akan buat ke bawah macam ni. Faham je? Dia tak buat ke bawah ni. Kita akan katakan struktur yang belakang ni habis. Kita akan katakan struktur belakang ni habis. Tapi disebabkan ini tak habis lagi, anda tak buat that assumption. Biarpun ada correlation tadi, ini nampak. 1, 2, ini 1 ni kat sini. Jadi apa pun anda masih jangkakan ini ke bawah ni. Kita nampak dia buat correction ke atas lagi. Dan ini kalau ini dah break sini, saya akan jangkakan dia macam ni. Kalau indeks-indeks lain masih ke atas, saya akan ke atas macam ni. Kalau indeks-indeks lain break out ke atas. Kalau indeks-indeks lain tak break out ke atas, then ini jawapan dia. Ini jawapan dia. Kalau indeks-indeks lain tak break out ke atas, 3, A, B dan C, 1, 2, 3. Ini jawapan dia. Kalau ini buat macam ni, indeks-indeks dunia lain jatuh ke bawah, anda rasa FCPO ni buat apa? Kalau indeks-indeks lain jatuh ke bawah, FBM, FCPO akan buat benda ni. 1, 2, 3. Macam ni. Itu market dynamic. Apa pun, 3 wave anda masuk. Anda tak tunggu dekat sini masuk. Kalau dia buat sini, anda masuk kat sini. Kalau dia naik ke atas, breakout, 3 wave anda masuk. Itu je. Yes. Kalau indeks dunia jatuh, dollar sideways, ini akan berlaku macam ni. Double, dia buat double, exactly. Kalau indeks tak jatuh, ini akan naik macam ni. Sebab itu tak dapat cuma lukis red wave. Anda kena buat correlation. 1, 2, 3, kita long. Sama. Dia tak dapat cuma aku tengok FCPO, aku lukis FCPO, dia ada berapa. Tak dapat. Anda kena kaitkan dia dengan struktur yang jelas kepada yang lain. Itulah gunanya kita melihat kepada motif, kepada motif with extension. Dan satu lagi adalah kepada pukul berapa jam ni? Kang habis sate bawah rumah. Ada 15 minit. Bawah sana ada jual sate. Tak tahu tahun ni ada ke tak. Diagonal. Satu lagi ya. Ini yang ramai orang tak faham. Diagonal. Diagonal ada 2. Ya. Ui, gatal hidung. Leading diagonal berlaku dekat wave 1 ataupun wave A, dan ending diagonal berlaku dalam wave 5 ataupun wave C. Diagonal adalah satu struktur dengan 5 lekuk, sama ada dibentuk oleh 3, 3, 3, 3, 3 ataupun 5, 5, 5, 5, 3, 5, 3, 5. Faham? Jumlah lekuk dia sama ada 1, 2, 3,
1, 2, 3, 1, 2, 3 macam triangle. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Itu diagonal. Ditanda 1, 2, 3, 4, 5. Ataupun kalau kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Antara syarat senangnya, dalam diagonal ni, dalam wave-wave dia tak ada 1618. Sate sotong, sate unta kalau ada hantar kat rumah aku kali. Dia simple je kalau nak tahu diagonal ni. Anda nampak dia, wave 3 dia, tak ada 1618. Tak ada 1618. Kalau ada pun 1618, wave 4 dia pergi macam ni. Dia rupa macam ni. 1618, lepas tu wave 4 dia buat macam ni. Lebih daripada 50%. Lebih daripada 50%. Lepas tu naik balik buat wave 5. Itu diagonal. Itu memang dia, kalau ada sedang tunggu wave 3, itu bukan wave 3. Itu 1 ataupun 5 ataupun A ataupun C. Dia tak ada cerita lain. Aisyah, setiap hari kita cerita correlation yang saya bagikan chart tu. Saya gunakan correlation menggunakan chart. Saya tak dapat nak kata dolar kuat gold jatuh. Tak. Saya akan tengok kepada structure gold. Kalau structure gold dalam wave 3, dolar tak dapat nak kuat. Kita sudah dengar kan? Kalau dolar kuat, minyak jatuh. Kenapa ni minyak naik dengan gold kenapa minyak naik semalam? Hari ni. Bila tak yang dolar kuat, minyak tak. Ini dah satu topik satu minggu. Dia dan berulang-ulang. 2 minggu sekali saya ulang sebenarnya. Jadi apa yang saya gunakan correlation, saya korek 3 benda je. 3 benda. Dolar, yen, indeks. Dan pecahan dia. So, kalau saya nak buat topik correlation, dia luar daripada skop currency. Dia luar daripada skop forex. Sebab apa? Saya melihat kepada LIBOR, saya melihat kepada STIR, saya melihat kepada konsep-konsep tu. Masalahnya, ramai daripada kita tak ada data tu. Overnight index swap, saya tengok benda tu. OIS, saya tengok benda-benda tu. Tapi orang ramai tak ada benda tu. Jadi nak correlate macam mana kan? Saya buat cat-cat benda tu. Jadi macam mana saya nak kongsikan benda tu? Jadi instead of melihat correlation kaedah tu, saya gunakan correlation yang saya kongsikan kepada anda. Ada lagi sebenarnya pecahan untuk market dynamic ni. Besar, topik dia besar. Kita ada overnight index swap, STIR, kesan dia kepada yen, kesan dia kepada indeks. Tapi orang ramai benda tu tak ada data free. Dia tak ada chart free, tak? Anda boleh cek apa benda overnight index swap. Galih pergi cari. Galih rajin. Lepas tu dia tanya Imran. Imran apa kena-mena topik Imran kan? Kita cari benda ni. Cari ni. Overnight index. Pergi cari benda ni. Tu OIS. Anda cari LIBOR. LIBOR pun dah tak ada. Cari benda-benda tu. Baca-baca dia lah. Tapi ramai orang tak ada benda tu. Jadi kalau saya nak cerita correlation, anda tak ada benda tu, nak buat apa kan? Sebabnya data-data tu adalah data dekat platform berbayar. Dia tak ada free. Tak ada. Even futures yang anda tengok pun banyaknya adalah delay. Kecuali dekat broker lah yang ada trade. Okey, balik ke cerita ni. Jadi diagonal anytime dia langgar syarat untuk diagonal tak boleh berlaku dalam wave 3.
So Nia kalau nak tengok lah, tapi buat apa pun Zainal. Kecuali anda trade intraday kecil-kecil boleh. Satu kalau kebanyakan, satu saya tak galakkan untuk anda trade intraday. Saya tak galakkan. Sebabnya anda satunya data tak cukup. Lepas tu emotional control tu. Bukannya pasal tak boleh trade. Emosi. Anda duduk depan cat, lagi banyak anda trade, lagi teruk emosi. Itu je. Simple. Kalau tengah untung tu okey. Kalau tengah rugi tu tak reti nak stop. Dia tak reti nak tutup. Itu musuh kita biasa. Balik ke cerita ni. Wave 3 tak boleh diagonal. Wave 3 dalam ni tak boleh diagonal. Wave 1 sini boleh diagonal. 4 macam ni. Dia boleh diagonal. Dia tak boleh, dia boleh macam ni, 2 sama, 1 dia tak boleh bawah. 2 macam ni boleh. 3 tak sampai, asalkan dia tak paling pendek. Macam tu. Boleh tak sampai 1618. Itu wave 1. Wave 1 dalam ni boleh diagonal. 3 dalam 3 ni tak boleh diagonal. 3 keseluruhan ni tak boleh diagonal. Kalau ini 3. Kalau 4 dia macam ni, ini bukan 3. Itu tak boleh. Anda pegang benda tu je. Anda pegang benda tu. Asal nampak wave 3 besar, yang kecil dia, satu bawah dia tak boleh diagonal. Dia kena motif. Dalam ni 3 ni, sebab ini 1, 3 ni kena motif. Tapi structure ni boleh diagonal. Ada soalan tak? Asalkan anda nampak 5 wave. Itu diagonal. Biasanya diagonal tak ada structure yang lebih 1618. Itu adalah diagonal. Okey. Sekejap. Okey. Sekejap. Saya mutekan kejap. Okey, maaf sambung ada kurier kat bawah. Okey, jadi asalkan anda nampak 3 ni, boleh dengar? Asalkan anda nampak 3 ni, dia kena diagonal. Dia kena motif. Lain daripada tu, 3 dalam ni kena motif, tetapi struktur keseluruhan ni tak perlu motif. Dia boleh membentuk diagonal. Tapi 3 ni, 1, 2, 3, 4, 5 dalam ni, itu kena motif. Dia tak boleh diagonal. Faham? Kenapa kita nak tahu benda ni? Sebab anda nak tahu trend. Makcik Siam Kelantan phone apa tu? Bukan, orang hantar perfume. Okey. Ni benda ni, Macam kenapa kita nak tahu benda ni? Kita nak tahu trend. Apa ingat tak yang kita sentuh mula-mula tadi? Okey, ingat tak benda ni tadi? Ingat tak kita cerita benda ni tadi? Benda ni. Dengan bearish ni. Kenapa kita nak tahu 1, 2, 3, 4, 5 diagonal dengan motif dengan extension tu? Sebab tak semua trend ni anda boleh trade. Tu cerita dia. Siap selalu kita dengar RBS, SBR, aku masuk atas dia turun dah jadi. Trend, ada 2 jenis trend yang anda boleh trade. 2 sahaja. Jangan trade semua lekuk. 2 sahaja, tak kisah apa trend, apa time frame. Yang pertama, dikenali sebagai incomplete sequence. Bila kita ada satu lekuk, clue lekuk, satu lekuk,
dan ini berlaku, breakout. Okey. Dan dia, kita ambil Fibonacci extension, tak sampai 100%. Kita ada yang tak lengkap, incomplete sequence. Jadi sekiranya di sini kita ada diagonal. Kita ada motif dekat sini, ya, ataupun motif with extension, di mana di sini sebelum ni kita ada downtrend. Kita nampak jatuh. Lepas tu dia buat benda ni. Diagonal motif ataupun motif with extension. Boleh tak masuk kat sini? Tak. Anda cuma masuk bila ini breakout dan di sini sekali lagi berlaku diagonal motif. Di sini bukan berlaku diagonal. Kalau ini dah breakout, sini berlaku motif ataupun motif with extension. Kalau yang pertama ni 5 wave dalam bentuk-bentuk ni. Kalau yang pertama ni terbentuk 3 wave, dia boleh termasuk diagonal. Tak apa. Anda faham kan dia breakout dengan 5 wave? Cukup. Anda ambil Fibo extension, dia tak sampai lagi. Ini 3 wave pullback korektif, kita akan tengok besok. Anda cari peluang untuk long. Zainal, sekali lagi. Kalau anda nampak EU, GU, NU, AU, ada bentuk ni dan tak habis 100%, bila kita tengok di time frame daily ke apa ke, dan kita tahu dia tak habis 100%, Aisyah, anda nampak US dollar belakang, EU, GU, NU, AU, ada yang tak sampai lagi. Semua 4 ni tak sampai lagi. Apa yang anda boleh kata mengenai US dollar? Anda akan kata, kita masih ada weakness untuk US dollar. Betul? Kalau nampak set-set dia, semua tak sampai lagi 100%. Itu contoh dia market dynamic dengan menggunakan benda ni. Okey, sambil-sambil tu saya slip. Okey. Boleh? Ya. Yang kedua adalah, ingat ya benda ni, trend ni tadi. Yang kedua adalah momentum sequence. Momentum sequence, bila anda ada motif ataupun whatever, motif with extension ataupun diagonal, berlaku apabila kita ada downtrend, benda ni kan. Dan dia turun, lepas tu 1, 2, buat macam ni, 5 wave. Lepas tu kan, dia bergerak kat sini, dia bergerak je macam ni. Satu je kerja dia. Ni adalah motif with extension ataupun motif saja yang bergerak satu macam ni. Satu je. Kalau anda ambil 1, 2, 3 Fibo extension, anda dapati ini melangkaui 1618. Anda tahu bila berlaku 3 wave yang breakout benda ni, dia sedang buat wave 1, 2, 3, dia sedang buat wave 4. Kalau ada 4, ini trend, dia akan ada 5. Faham? Itu matematik darjah negatif 2. Kan masa kita belajar kotak tu, letak segitiga, lubang segitiga. Jangan letak segitiga, lubang segi 4. Tu dia. Faham? Ini adalah momentum sequence. Jadi kalau anda nampak dia ada 4, lebih 1.8, anda tunggulah masuk dekat equal leg 4. Esok kita cerita pasal equal leg, corrective sequence. Dan anda tahu akan ada wave 5. Itu dia. Boleh?
Itu je benda-benda ni. Itu je trend. Dua bentuk, iaitu anda nak tengok incomplete sequence ataupun anda nak tengok momentum sequence. Saya tak perlu nak ceritakan dari 1, 2, 3, 4, 5 tu. Sebab itu tak dapat diajar macam ni. Anda kena lukis chart dia. Saya tunjuk kepada anda macam mana, cuba tengok, saya cuba tengok chart kosong ke tau. Macam kita cerita pasal FCPO ni kan. Ini 5 wave. Zainal, ini anda kata berapa wave ni? Ini trend, 5 wave. Turun 3 wave. Sekarang ni, dah ada tak sequence? Belum. Jadi kita dalam range. Ini range. Kan? Jadi the moment kalau dia break sini, 1, 2, 3, 4, 5. Apa perkara pertama saya buat? Saya nak tengok dia complete ke tak. Kalau dia tak sampai 100 lagi, tak sampai 100 lagi, 1, 2, 3, saya cari long. Saya cari long. Okey? Kalau dia turun, ini yang pertama. Saya macam ni je, saya tak lukis apa-apa tau. Saya cuba tengok benda macam ni je. Saya tak lukis benda sebab kalau dah lama anda tak perlu lukis support resistance kat situ, tengok pun tahu kan. Yang kedua adalah saya nak tengok dia break line bawah. Dia berada dalam sekarang ni, saya tak peduli dia. Saya nak tengok benda ni. 1, 2, 3. Kalau dia break 1, 2, ada momen dia break bawah ni, saya tarik Fibo. Saya tarik Fibo. 1, 2. Saya nak tengok satu saya bawah dari sini tak? Permulaan trend. Kalau satu saya bawah daripada ni, saya tak trade. Sebab ini dah membatalkan the whole structure. Kalau kita ada yang ni tinggi sikit macam ni. Ni tinggi sikit macam ni. Kalau macam tu lah. Then, the moment dia break, saya letak limit order. Saya nak tengok ini tak lebih 123.6. Saya nak tengok benda tu. 123.6 saya tak pergi bawah daripada ni. Okey? Then saya akan letakkan entry. Limit order, stop loss bawah ni je. Bawah ini je. TP 1, 2 entry. Itu contoh dia. Itu contoh dia. Kalau ini berlaku. Tengah-tengah ni, saya tak peduli. Dia tak ada trend. Dia ada trend kalau dia ke atas ataupun sambungan trend dari belakang. Bila dia break. Tengah-tengah ni, tak ada. Boleh? Itu contoh dia. Okey, jadi cari trend dengan memahami apa itu incomplete sequence, structure tidak lengkap. Sebab stop loss kita, saya gunakan 123.6 sebagai minimum untuk pergerakan dia. 1618 tu dah reversal. Jadi minimum dia saya kena ada, kalau dia buat double bottom, tahu tak? Ni FCPO tadi kan. Kalau dia buat double bottom. Ini boleh buat double bottom macam ni kan. Lepas tu dia buat macam ni kan. Dia buat double bottom macam ni kan. Saya akan letakkan 1, 2, 3, 6 paling singkat, paling sikit untuk saya. 1, 2. Ini kena dalam yang ini kena 1, 2, 3, 6 daripada structure ni kena 1, 2, 3, 6 kena sama ataupun ke atas sikit. Paling kurang lah. Maksudnya saya nak satu correction lagi. Barulah saya letak entry. Kalau dia macam ni, turun, satu pun dekat sini, saya fikir stop loss kat mana tau. Ramai orang akan letakkan stop loss kat sini. Kalau macam ni saya tak enter. Entry dia terlalu dekat dengan reversal point. Saya nak at least ada nafas dia, 123.6. Itu sebab dia. Stop loss saya 168. Dalam kes ini 123.6, saya akan letakkan stop loss bawah ni.
Itu sebab dia. Saya nak ada pernafasan sebab dia entry kita dekat 1. Saya nak ada pernafasan untuk ni, untuk entry. Barulah price tu. Saya tak kisah pasal nak ngam-ngam tempat, tak ada. Okey. Apapun kena analisa dia kepada dolar, kepada indeks. Ini bukan tempat entry ya. Ini cuma apa yang anda kena tengok dia kepada the whole structure, dolar dan juga indeks serta yen, 3 tu. Okey. Jadi itu yang anda cari, iaitu kepada incomplete sequence, dan satu lagi adalah momentum sequence. Cari dua tu, ikut trend, ada stop loss, ada TP, setup yang sama. Esok kita akan tengok kepada structure korektif. Itu stop loss. Ini structure, Zainal. Structure dan stop loss tak sama. Bila anda nak enter, ingat tak kita punya tu tadi, kita punya Euro GBP tadi. Kan? Kenapa saya nak deeper correction? Sebab saya akan tengok 1.123.6. Untuk entry dan structure tak sama. Untuk structure analysis. Untuk structure ni saya nak tengok 123.6. Paling kurang dia. Adakah saya akan trade itu? Tak, saya tak trade kalau dekat sangat macam tu. Kalau macam FCPO ni kan, dia buat macam tu, saya tak trade dia. So, apa pun stop loss 168. Untuk analisa, 123.6. Kita katakan dia ke atas. Tapi untuk trade, saya trade tak? Saya tak trade yang tu. Stop loss saya 128. Kalau anda nak trade dia, anda akan trade bawah 1236 tadi. Faham? Kalau macam tu, sebab tu X tu kena tinggi sikit. Boleh? Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda, jumpa lagi pada jam 5 nanti. Okey? Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.